Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kita kumpul lagi insya-Allah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh doa dan zikir. Yang mana kali terakhir kita jumpa hari tu pada minggu lepas kita sedang bincangkan berkenaan dengan pengertian hadis Nabi SAW yang Nabi nyatakan lillah tis'atun wa tis'una isma tis'atun wa tis'una isma. Allah Taala ada 99 nama, mi'ah illa wahid, 100 kurang 1, man ahsaha dakhalal jannah, siapa-siapa menghitungnya dia masuk syurga. Jadi menghitung nama-nama Allah Taala tersebut, pengertian dia yang itu kita fahamkan hari ini. Hari itu kita bincangkan dan program kita diterangkan berkenaan dengan hadis tersebut, dan dia nyatakan bahawa pengertian hitung tadi tu mestilah berpadanan dengan amalan seorang itu dengan nama tersebut. Contoh macam bila dia faham kan, dia tahukan nama tersebut, dia faham pengertian dia, dan kemudian dia beramal dengan kandungan nama tersebut. So dia kalau dia kata nama tersebut memberikan ke atas diri dia, mana ubudiyah dia sebentuk tawakal atau takwa atau harap atau takut ataupun taubat dan sebagainya, maka dia patut ada pada diri dia segala sifat-sifat berkenaan. Baik. Sambung hari ni Baik. Berkata pengarang kita hafizahullah, berkata pengarang kita SWT pelihara beliau, dia kata, dan di antara perkara yang harus diketahui di sini bila dia sebut tentang nama-nama tadi, pengertian apa yang sepatutnya berlaku daripada orang yang mempelajari nama-nama Allah Taala ni, dia kan pasal disebut oleh Ibn Qayyim sebelum tu. Dia kata ada beberapa martabat, dia kata. Itu pertama menghitung lafaz-lafaz dan bilangannya, kemudian memahami maknanya, kemudian menyeru Allah Taala dengan nama-nama tersebut. Dan ini merangkumilah sama ada doa untuk ibadat atau doa masalah, doa permintaan. Doa atau seruan berbentuk ibadat adalah macam kita melafazkan mana takbir, tahmid, ataupun kita sebut la ilaha illallah, ataupun azkar yang diajar oleh Nabi SAW yang bentuk ibadat. Adapun yang bentuk masalah ni, doa seruan ketika kita nak memohon sesuatu perkara. Kita nak minta pertolongan ke, kelepasan daripada masalah ke, penyembuhan dari penyakit ke, maka itu dikatakan sebagai isi kandungan. Maka perrealisasian 3 martabat tersebut yang agung tersebut menjadi itu yang menjadi perhitungan, menghitung nama Allah Taala dengan baik, yang betul, bagi kadar nama-nama Allah Taala yang baik. Ini sambung dia kata, dan di antara perkara yang harus diketahui di sini bahawa nama-nama Allah yang baik bukanlah terhitung pada bilangan tertentu yang disebut dalam firman Allah Taala, yang disebut dalam hadis Nabi SAW, innalillah tis'atun wa tis'una isma man ahsaha dakhalal jannah. Dia kata tak boleh kita kata semua nama saja. Sebab memang macam kita pernah sebut tadi tu, ada hadis Nabi SAW yang Nabi SAW sendiri ajar kita untuk berdoa kepada Allah Taala. Dia menyebut Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik, wahai ya Allah, aku ni hamba engkau, anak hamba lelaki kau, anak hamba engkau, ubun-ubunku di tanganmu, madin fiya hukmuk, berlalu ke atasku apa-apa hukum engkau, dan adlun fiya qada'uk, dan adil ke atas aku apa-apa keputusan engkau. Dia kata as'aluka, aku minta kepada engkau ya Allah, bikulli ismin huwalaka, dengan semua nama dia milik engkau, anzaltahu fi kitabika, yang engkau turunkan ia dalam kitab engkau, atau engkau ajar pada siapa-siapa makhluk engkau, ataupun engkau simpan di sisi ilmu ghaib di sisi engkau. Maksud dia nama-nama tersebut kita kata yang kita belajar, yang kita dalam Quran Karim turunkan satu benda. Apa yang Allah Ta'ala simpan pada di sisinya juga ada benda yang lain. Okay, itu kena faham pasal hadis ni. Kita boleh baca satu hadis ni, kita pegang ini saja dan tak tengok pada hadis yang lain. Sebab nama Allah Ta'ala ni bukanlah terhitung pada 99 sahaja. Itu kena faham. Nama pasal bahkan dalam konteks macam kita terangkan dahulu, idraj yang berlaku dalam hadis Sunan Tirmizi yang disebut Allah Taala tu punya yang
kita buat apa nasyid Asmaul Husna tu, itu bukanlah itu yang dikehendaki. So ada lagi ada yang tak termasuk dalam tu. Sebab pasal Allah Taala punya nama bukanlah nama saja. Ia merangkumi sifat. Nama Allah macam kita kata apa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Qahhar dan sebagainya. Nama-nama tersebut adalah merangkumi sifat. Kita nama kita ada tapi nama kita mungkin nama bukan sifat. Nama kita kan kita terang dulu, nama kita mungkin merangkumi sifat. Macam apa orang tu nama dia harimau kan. Mungkin dia tak macam harimau pun. Faham tak? Kan? Itu ada nama gelaran dan nama yang tidak merangkumi sifat. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala setiap nama yang disebut itu sebenarnya adalah sifat. Dia bukan nama saja, dia merangkumi sifat. Merangkumi sifat. Nama yang baik Allah Taala tu adalah merangkumi sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan hanya kepada panggilan atau gelaran. Bukan panggilan atau gelaran. Bahkan lebih lagi bila dia kenalkan nama dia kepada kita dengan nama-nama berkenaan, itulah sifat yang dia nak kita kenal dia dengan sifat-sifat tersebut. Bukan hanya setakat nama. Jadi dia kata kat sini, dia kata bukanlah nama-nama Allah Taala tidaklah terhitung terhad pada bilangan ini yang tertentu ini yang disebut dalam sabda Nabi SAW. Sesungguhnya Allah Taala ada 99 nama. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isma. Allah Taala ada 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa menghitungnya dia masuk syurga. Dia kata kata-kata dalam perbincangan dalam hadis ini secara keseluruhan dia kata dia yang dikehendaki adalah man ahsaha, sesiapa yang menghitungnya. Okey, dia adalah sifat sifat orang yang mengetahui nama tersebut, dia menghitungnya, dan bukanlah khabar yang terasing. Dan maknanya bahawa Allah Taala ada 99 nama. Daripada keadaan nama tersebut bahawa siapa-siapa menghitungnya dia akan masuk syurga. Dan ini tidak menafikan bahawa Allah Taala ada nama-nama lain. Allah Taala ada nama-nama lain. Tidak menafikan pengertian ada nama lain. Itu saya sebut hadis tadi yang Nabi SAW nyatakan tentang doa yang supaya kalau kita rasa sedih, rasa tertekan, rasa tak ni, kan Nabi ajar doa tu. Doa yang Nabi ajar tu patut diamalkan. Bahkan para sahabat Nabi kata, adakah kami patut belajar dia? Nabi kata, siapa mendengar patut belajar doa tersebut. Ini berkali-kali kan. Hafal kan? Tak hafal lagi. Patut dia hafal doa tersebut. Sebab di antara doa yang terbaik. Nabi kata barang siapa yang rusing, ada kesedihan dan sebagainya, maka dia sebut kalimah tersebut. Dia kata, ya Allah, aku ini hamba engkau, hamba anak lelaki hamba engkau. Kalau perempuan kata anak perempuan lah. Dia kata anak lelaki juga. Okey, anak lelaki hamba wanita engkau. Dia kata nasiahku, ubun-ubunku di tanganmu. Dia kata berlalu ke atasku hukuman engkau dan keputusan engkau, dan juga adil keputusan engkau. Aku minta pada engkau ya Allah dengan semua nama yang ia milik engkau, yang kau turunkan dalam kitab engkau, atau engkau ajarkan siapa daripada hamba engkau, atau kau simpan dalam ilmu ghaib sisi engkau. Maksud lafaz tersebut menunjukkan bahawa ada nama-nama lain yang selain yang diturunkan kitab. Ada yang Allah Ta'ala ajar pada manusia, makhluk, hamba-hamba Allah Ta'ala tertentu, tak diajar pada orang lain. Dan ada pula yang Allah Ta'ala simpan, tidak diketahui oleh siapa pun. Betul, kan hujung doa tu, agar kau jadikan Quran yang agung sebagai penghibur hati aku, penghilang kesedihanku. Mana yang Nabi kata, kalau siapa-siapa baca benda berkenaan, maka niscaya akan hilanglah kesedihan atau kerunsingan yang dia ada. Nanti kali. Nanti saya tunjukkan. Dalam buku doa kita ada. Ada buku doa ada. Dalam Hisnul Muslim pun ada. Doa ketika sedih. Itu doa yang sama. Nanti kita bincang kemudian. Jadi kalau nanti kan habis masa kat situ je. Baik. Dah saya datang lewat. Baik. Masa dia kata tidak bermaksud bila Nabi sebut semua 9, yang kita nak tumpukan masalah bukan nama tersebut, perbuatan menghitung tu. Tapi dalam masa yang sama kita perhatikan 99 tadi bukanlah bilangan yang terhad, itulah nama Nabi, nama Allah Taala yang ada, tidak ada yang lain. Pasal dia kata dalam bentuk yang serupa macam ni banyak dalam bahasa Arab. Okey? Macam bila seorang tu mengatakan sesungguhnya aku ada 99 dirham yang aku bilang untuk sedekah. Dia ini tak menafikan bahawa dia ada duit lain untuk yang disimpan, tak. Dia kata aku 99 dirham nak sedekah. Bukan maksud dia 9 ni saja dia ada. Ada lain lagi yang tak digunakan untuk sedekah. Dia kata macam tu kerana ini tak menafikan bahawa di sisi anda ada selainnya yang terhitung selain daripada yang 99 berkenaan.
Dan ini adalah benda yang dia diketahui. Tiada percanggahan tentangnya di kalangan para ulama'. So, para ulama' tak ada percanggahan pun kata, 9 je lah. Tak, bukan 9 je. Apalagi kalau orang tu letakkan 20 je. Kan? Dia sebenarnya 20 je. Itu bukan 20 saja. Benda tu dia dibina sifat 20 tu untuk berlawan atau berdebat dengan ahli kalam. Dia bukan datang tajuk sifat 20 tadi tauhid untuk membina, dia tauhid untuk berhujah. Pasal nak bertekak dengan ahli kalam, jadi perbahasan itu ditimbulkan. Adapun yang kita sekarang ni yang perlu pada kita bukan setakat masalah membina berlawan. Kita nak kepada masalah membina. Apa binaan kita berkenaan dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, bukan balik kepada 20 itu saja. Bila orang tu limitkan 20 itu saja untuk mengenal Allah Taala, dia masalah lah. Banyak benda lain dia terlepas. Sebab kadang-kadang dia kenal sifat 20, hadam dah. Tapi time berdoa minta pada bomoh. Akan jadi macam tu sebab dia tak faham pengertian nama-nama berkenaan sifat-sifat Allah Taala yang banyak yang kita kata dekat dalam sifat-sifat tersebut perlu ada ubudiyah, pengabdian diri. Setiap nama Allah kita belajar kena tahu apa benda yang kita patut reaksi kita dengan nama tersebut. Bukan hanya setakat belajar nama berkenaan, maka kena ada reaksi kita dalam konteks nama tersebut, apa patut jadi pada kita. Saya katalah bila kita kenal satu benda kan, kita pasal nama Allah Taala bukan disebut namanya, diketahui maknanya dan kemudian ada kita tindak balas dengan nama tersebut. Itu benda penting. Pasal kalau dia kata setakat orang tu tahu nama, semua orang tahu nama. Kan bahkan golongan bukan Islam pun mungkin, kalau orientalis barat mungkin buat kajian tentang perkara ni lagi mendalam. Tapi tidak mendatangkan hasil kerana hanya setakat pengetahuan tidak menjadi amalan. Dan amalan bukan kita sebut itu bukan masalah sebut nama, tapi cara kita bermuamalah dengan nama tersebut. Okey. Minggu lepas tak sebut tentang idraj, nama-nama yang idraj mudraj tu maksud dia sini. Mudraj tu maksud dia dalam hadis Nabi tu dimasukkan oleh perawi, salah seorang perawi yang ada tu, dia sebut benda berkenaan dan anak murid dia salin ingatkan itu sabda Nabi. Itu benda tu mudraj ni adalah salah satu keaiban dalam hadis. Dalam hadis banyak berlaku. Kadang mudraj ni kalimah ni guru tu cakap, anak murid tu salin. Dia tak buat inverted comma, orang tu ingat sabda Nabi. Orang tu ingat sabda Nabi. Macam ni lah, macam kita sebut itu kan, dalam hadis dalam hadis Sahih Bukhari, hadis yang pertama kan tentang Nabi SAW bila Aisyah ceritakan kan Nabi SAW dia kata apa, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya shadiqah. Perkara pertama yang Nabi dapat daripada wahyu adalah mimpi yang benar. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaki subhi. Maka Nabi SAW tidak bermimpi sebarang mimpi kecuali dia akan datang mimpi tadi macam terang, macam sinar pagi, macam falak subuh. Mana dia akan nampak, dia akan datang. Setiap apa benda Nabi mimpi akan nampak. Thumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian Nabi suka untuk bersendirian. Fakana yakhlu bi ghari Hira. Maka baginda akan bersendirian di gua Hira. Yatahannatsu fihi. Disebut itu. Yatahannatsu fihi. Lepas tu ada kalimah wa huwa ta'abbudul layaliya zawatal adadi. Itu perkataan wa huwa ta'abbudu tu, itu bukan lafaz Aisyah. Itu lafaz daripada perawi hadis tu, dia terang kepada anak murid dia. Anak murid dia sebut, jadi yang orang yang kata kalimah wa huwa ta'abbudu tu, itu bukan kata-kata Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata wa huwa yatahannatsu fihi, Nabi tahannus dalam gua Hira. Tapi kalimah wa huwa lepas tu wa huwa ta'abbudu la ini idraj. Masuk dalam tu. Tapi bagi orang yang belajar hadis, dia tahu ini kalimah ni bukan kata-kata Aisyah. Orang yang tak belajar dia ingat benda tu kata-kata Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan ia adalah idraj daripada perawi menjelaskan kepada anak murid dia. So anak murid dia salin, pergi masuk sekali dalam tu. Terangkan perkataan tahannus. Tahannus tu apa? Ia adalah beribadat beberapa malam sebelum balik kepada Khadijah untuk dapatkan bekalan. So kalimah-kalimah macam ni, benda macam ni, idraj ni adalah contoh macam teks hadis tu dah ada, kemudian dimasukkan termasuk dalam tu dengan tersilap salin ataupun tersilap penyampaian ataupun penjelasan dibuat oleh guru tersebut. Lalu yang anak murid yang menyalin hadis tersebut, dia sebut sekali tanpa pengasingan. Lalu orang ingat kalimah tu daripada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bukan. Okey, dalam konteks macam hadis yang dalam surah Tirmizi tu dipanggil mudraj tu, yang idraj termasuk dalam hadis berkenaan adalah yang semua 9 nama tu. Pasal hadis yang sahih tanpa tambahan semua 9 nama tu, tak ada sebut nama tu apa. Dia sebut datang dengan Allah Taala ada 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghitungnya, dia masuk syurga. Tapi masalah ada tambahan lepas tu, dan dia adalah Allah. Ya, disebutlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sifat berkenaan. Yang itu yang menyebabkan bagaimana orang yang menghafal nama-nama berkenaan, dia ingat itulah nama yang diajar oleh Nabi SAW. Sebenarnya bukan Nabi yang ajar. Ia adalah penjelasan perawi hadis berkenaan. Faham Okay. Bahkan dia kata telah datang dalam sunnah apa yang menunjukkan kepada bahawa Allah SWT punya nama-nama yang tidak terhitung dan tidak dihadkan dengan batasan bilangan tertentu. Di antaranya adalah apa dia kalimah Muslim. Dalam sahih beliau daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan min al-firash." Dia kata aku tercari-cari, aku rasa kehilangan Rasulullah SAW pada satu malam di atas katil. Untuk hamparan. Dia cek Nabi hilang. Faltamastuhu, maka aku carilah. Dan kegelapan malam kan, zaman tak ada lampu, tak ada elektrik dan sebagainya. Kalau kena malam malam tak ada bulan. Malam tak ada bulan, seriously gelap. Kalau kita duduk kat kabelah kampung-kampung kan, di tanah Arab dan sebagainya, dia tak ada lampu langsung. Kawasan kita ni terganggu sebab lampu dah ada. Dia kata kita padam bulan ada ke bulan tak ada ke tak ada beza. Tapi kalau di tempat yang tidak ada lampu, memang sangat berbeza. Gelap, semua gelap, tak nampak rumah sebiji pun. Serius. Tapi lah orang yang dah terbiasa dia tahu nak langkah ke mana dan sebagainya, tapi memang gelap segala-gelapnya. Okey, baik, dia kata jadi kadang-kadang Aisyah radhiyallahu anha dia cari Nabi pada malam, dia tak nampak Nabi. Dia rasa-rasa Nabi hilang. Lalu dia kata faltamastu, maka aku cari baginda. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi, maka terkenalah tanganku pada tapak dua kaki baginda sallallahu. Okey. Wa huwa fil masjidi. Ketika Nabi dalam masjid, wa huma mansubatan, dan dua tapak kaki Nabi tu tegak. Nabi sujud, so tapak kaki dia tegak. So Aisyah pegang. Yang ini banyaklah yang digunakan oleh setengah para ulama menjelaskan bahawa Nabi tak ada teropocot urusan keputusan tu aku batal wuduk. Faham tak? Pasal Nabi tengah-tengah solat, Aisyah pegang tapak kaki Nabi. Dan kena tapak kaki Nabi, dan Aisyah dengar ketika itu Nabi berdoa. Wa huwa yaqul, Nabi ketika itu berkata, Allahumma, ya Allah, a'udzu biridhaka min sakhatik, aku berlindung dengan keredaan Engkau daripada kemurkaan Engkau. Wa mu'afatika min 'uqubatik, dan dengan keafiatan Engkau daripada hukuman Engkau. Wa a'udzu bika minka, aku berlindung dengan Engkau daripada Engkau. Tak ada siapa boleh melindungi kita daripada Allah Taala. So kalau kita nak berlindung Allah Taala, lindung dengan Allah Taala juga. Pasal tak boleh lari daripada Allah Taala kecuali kepada Allah Taala. Dia kata la uhsi sana'an 'alaika, aku tak boleh menghitung sanjungan ke atas engkau. Anta kama asnaita ala nafsik, engkau sebagaimana kau sanjung ke atas diri engkau. Dan bila sebut sanjungan, dia ada antara sebutan nama. Kita sanjung Allah dengan nama dia. Bila kata Ar-Rahmanir Rahim kan, itu ada di antara bila kita sebut Ar-Rahmanir Rahim dalam surah Al-Fatihah tu, Allah Taala jawab dengan asna alayya abdi, hamba aku sanjung aku. Sebutan nama Allah Taala yang banyak itu dikira sebagai sanjungan. So bila dalam hadis berkenaan Nabi berdoa dengan menyatakan, aku tak boleh menghitung sanjungan ke atas engkau. Engkau adalah sebagaimana engkau sanjung diri engkau sendiri. Aku tak boleh menghitung. Sedangkan tadi suruh hitung kan, semua nama. Lepas sekarang ni dalam hadis tak, dia kata, aku tak dapat menghitung sanjungan ke atas engkau. Engkau sebagaimana engkau sanjung ke atas diri engkau sendiri. Itu menunjukkan bahawa bilangan. Jadi baginda Rasulullah memberitahu bahawa baginda sendiri tidak boleh menghitung sanjungan ke atas Allah Taala. Dan kalau hitungan nama-nama tadi, dia kata sekalipun dia kata kalau sekiranya Nabi boleh mengira semua nama-nama Allah Taala, nescaya Nabi bolehlah menghitung sanjungan ke atas Allah Taala. Sebab sanjungan kepada Allah Taala dengan nama yang dia berikan, bukan dengan apa yang kita reka. So, sekali bila Nabi sendiri kata apa?
aku tak dapat menghitung sanjungan ke atas engkau sebagaimana kau sanjung ke atas diri engkau sendiri. Menunjukkan bahawa Nabi tidak boleh nak menyebut semua sekali nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Pasal kita kata macam Nabi sendiri pun macam ada sanjungan kepada Allah Taala, macam puji-pujian kepada Allah Taala yang Nabi SAW kata, sekarang aku tak tahu, akhirat nanti aku tahu. Macam ketika untuk dapatkan syafaat, Nabi kata aku akan sanjung Allah, puji Allah dengan pujian yang aku tak tahu sekarang. Yang kena ilham kepada Nabi SAW ketika hari akhirat nanti, bila mana untuk mendapatkan syafaat bagi seluruh manusia, untuk mula dijalankan hisab. So menunjukkan bahawa ada ilmu dibuka, ada lagi ditutup. Tapi bagi orang yang belajar Sufism, dia masalah sikit bab ni. Dia kata kalau Nabi dah tahu ilmu Lauh Mahfuz, mesti Nabi tahu semua. Soalan lah. Nabi tak pernah kata tahu pun. Ada orang punya guru kata tahu. So Nabi dia kena angkat jugalah. Kalau Nabi duduk bawah, orang nampak dia melebihkan guru dia daripada Nabi. So dia kelentong lah sikit tentang Nabi. Sebab tu masalah dia. Tak boleh pasal dia orang dah buat kan bahawa guru tahu semua. Kunci right pada tok guru dia ada. Tapi Nabi pula kata di opposite. Bila Nabi kata di opposite, so dia kena buat apa? Tipu atas nama Nabi. Kena tipu atas nama Nabi. Kalau tidak, masakan guru dia lebih tinggi dari Nabi? Pasal siapa akan mengaku guru dia lebih tinggi dari Nabi? Secara lafaz, takkan buat. Secara amali, ya. Lain Nabi ajar tentang kubur, lain kita buat tentang kubur. Kan lain Nabi ajar, lain kita buat. Itu menunjukkan bahawa kita mengagungkan orang lain mengatasi Nabi. Tapi dia takkan cakap dengan lafaz. Dia akan buat dengan tindakan. Sebab kenapa kalau tapi kefahaman dia adalah memang bagi mereka merasakan bahawa apa? Guru dia tahu macam-macam. Kan ilmu terbuka lah, hijab dan sebagainya kan. Nabi tak pernah mengaku buka hijab. Nabi tak pernah mengaku. Kita ini benda-benda kita kena fahamkan. Sebab banyak berlaku sekarang ni orang belajar tentang tajuk apa? Mengenal Tuhan lah dan sebagainya, ilmu makrifat lah, hakikat dan sebagainya. Dia balik kepada hujung dia untuk dia dapat kehebatan. Dia dapat tahu macam-macam, dia tahu mati bila. Nak tahu mati bila pun ada. Ilmu untuk tahu mati bila. Tak saya tahu pun tak apa. Kan? Amal kita tu, ke mana kita arahkan. So, dengan sebab itu, dia kata dalam hadis ni, jelas bahawa Nabi SAW tidak tahu untuk menghitung semua nama Allah Ta'ala. Kalau boleh hitung semua nama, 99 tu Nabi tahu semua sekali. Ataupun ada nama lain yang 99 tahu dah. Mungkin yang lain lagi dari tu, Nabi tahu. Maka Nabi katalah, aku boleh hitung. Tapi kat sini pengakuan Nabi adalah, La uhsi sana'an alaik. Aku tak boleh menghitung sanjungan ke atas engkau. Anta kama athnaita ala nafsik. Engkau sebagaimana engkau sanjung ke atas diri engkau sendiri. Itu adalah pengertian yang mendalam tentang tajuk apa ilmu tentang nama Allah Taala tadi. Ada nama-nama yang tak kita ketahui oleh Nabi SAW, oleh kita semua sekali. Atau macam kita terangkan itulah. Itu kita sebut terangkan tadi, doa yang Nabi kata nama-nama aku minta kepada engkau Allah dengan semua nama yang ia milik engkau. Kau turunkan dalam kitab, atau kau ajar kepada hamba kau, atau kau sorok pada ilmu ghaib di sisi kau. Itu pengertian, maksudnya ada nama Allah Ta'ala simpan pada sisi dia. Ada nama dia ajarkan manusia. Ada kata turunkan dalam kitab. Kita takkan balik pada Israiliyat lah. Ada orang sebut berkenaan dengan apa, dalam Taurat dan Injil tu ada nama Allah Ta'ala, ada berapa ribu entah sebagainya. Itu kita takkan hitung kat situ. Takkan pergi sampai ke situ. So, kita tak mengiyakan apa mereka kata kecuali ada clarification dari Nabi SAW. Sebab apa tercatat dalam Taurat atau Injil tidak menjadi hujah ke atas kita. Dia hanyalah sebagai apa? Sebagai hujah ke atas mereka. Kalau bertepatan dengan Islam, maka mereka kena ikut. Kalau tak bertepatan dengan Islam, maka ia adalah benda yang patut mereka tinggalkan. Pasal kitab yang terakhir datang adalah Al-Quran. So macam kita dapat ni lah, baca kita dapat apa arahan kan. Arahan datang, arahan yang terkini tu yang dipakai, bukan arahan yang terdahulu. Itu jelas. Yang memang mereka sendiri pun membuang kitab mereka bila melihat ajaran tersebut menyerupai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tak sebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 101. 101 Allah Taala nyatakan walamma ja'ahum kitabun walamma ja'ahum rasulun min indillah. Bila datang kepada mereka ni seorang rasul dari sisi Allah Taala musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa di tangan mereka. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, melemparkan orang yang diberikan mereka ni kitab Allah wara'a dhuhrim, kitab Allah Taala dicampak ke belakang mereka, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tak mengetahui. So dia buang kitab pasal rasul datang, benda tu sebiji, maka dia buang. Sebab dia buang, sebab kalau dia kata serupa sampai sekarang, macam tengok orang-orang apa, kalau kita kata dalam Bible sendiri kan, ajaran tentang para anbiya yang terdahulu, jatuh muka ke tanah untuk berdoa, sujud itu wujud.
Tapi kita perhatikan dalam ritual ataupun amalan ibadat orang Yahudi atau Nasrani, nampak tak hilang? Kan orang Kristian dah masuk gereja nyanyi. Kan Yahudi tak tahu, dia sorok banyak daripada amalan-amalan dia. Tapi untuk pasal kalau ada pergerakan yang serupa tadi, dia akan trigger pada orang yang beramal dengan ajaran tersebut nak tahu kenapa Muhammad serupa. Maka awal-awal lagi dia buang. Dan tu Allah Taala datangkan ayat 102, Allah kata wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka tinggalkan ajaran kitab, buang kitab, kemudian mereka ikuti apa yang disampaikan oleh syaitan daripada sihir kerajaan Sulaiman. Mereka tinggalkan ajaran agama, pergi ikut ajaran sihir. Sebab nak juga amalan, tapi last kali akhirnya rosak. So, sebab itu memang kita kata dalam kitab-kitab terdahulu ada sebut nama Allah Taala. Memang itu benar. Tetapi mana yang betul mana salah, kita tak tahu pun satu. Bahkan benda tersebut menjadi masalah dan kita diajar oleh Nabi SAW. Kalau kita dengar apa-apa daripada Yahudi atau Nasrani, ahli kitab ni, jangan percaya, jangan tolak. Kalau kita percaya, takut benda itu adalah pembohongan. Kita tolak, takut dia adalah kebenaran. Maka anggap macam tak ada lah. Tak dijadikan hujah ke atas kita. Kita tak, bahkan tak payah belajar pun tak apa. Israeliat ni tak payah belajar pun tak apa. Tapi seronoklah belajar tambahan kan. Pengertian ni kenapa kan. Nah, tambahan cerita seronok. Tapi ia sebenarnya tak perlu. Sikit-sikit. Rasulullah bila dia mengajar umat dia, adakah forum dia seperti ini? Maknanya Rasulullah dapat wahyu baru misalnya dan panggil sahabat dia cerita begini. Adakah begini cara dia atau macam mana Rasulullah? Tapi memang setiap kali turun wahyu Nabi akan sampaikan. Ajarkan ayat Quran berkenaan, kemudian Nabi akan sampai. Ya. Cuma macam siapa datang, siapa tak datang, tajuk lain lah. Masa para sahabat Nabi bukan duduk 24 jam, 7 hari seminggu dengan Nabi. Siapa yang ada, akan dengar. Siapa yang tak tahu, tak hadir, dia akan sampai pada orang lain. Okey. Jadi, perkataan Rasulullah, masa dia explain sesuatu, tekniknya itu sebagai satu hadis lah. Betul. Dicakapkan. Betul. Tapi, kalau saya imagine lah, tak semua dia catat lah apa yang Rasulullah cakap. Bukan. Dan kita tak ada masalah sebab kita tahu bahawa orang Arab berpegang kuat dengan masalah hafalan, bukan dengan masalah tulisan. Mereka memang menukilkan dari mulut ke mulut, bukan dengan tulisan. Jadi setiap perkataan Rasulullah tu disimpan kembali. Ya, betul. Cuma masalah ingat siapa yang ingat, macam dikatakan oleh para sahabat yang cerita, macam Huzaifah ceritakan Nabi ceritakan berkenaan dengan kiamat. Apa jadi sampai apa yang terakhir. Lepas tu lepas dia ceritakan, dia kata Nabi ceritakan apa yang telah terjadi sampai apa akan jadi. Kemudian dia kata apa? Dia kata ingat siapa yang ingat, lupa siapa yang lupa. Jadi ada orang ingat, ada orang lupa. Lepas tu kemudian kita kena faham. Dalam para sahabat yang ramai tadi, macam ada orang tanya, kenapa Abu Bakar Rasulullah anhu dia punya hadis tak banyak? Sebab dia tak ramai anak murid. Sebab apa? Sebab dia hidup zaman Nabi hidup. Bila ketika zaman Nabi hidup, tak ada siapa refer kecuali Nabi. Bila lepas dia zaman Nabi wafat, dia pegang jawatan 2 tahun je. So 2 tahun dia memerintah. Kan? Tempoh yang dengan sibuk melawan dengan orang murtad dan sebagainya, maka tak sempat untuk dia menyampaikan apa dia dengar Nabi SAW. So itu sikit. Siapa yang umur dia panjang, makin banyaklah nukilan daripada mereka. Macam Umar, macam Umar 10 tahun kan. Osman lepas Umar berapa tahun lagi. So memang tempoh yang panjang, makin lama, makin banyak cerita tentang orang tersebut. Daripada orang tersebut, dan lebih macam ikutkan paling kuat boleh menyampaikan adalah Anas bin Malik. Dia menjadi khadam Rasulullah 10 tahun di Madinah. Tapi dia kerana dengar sabda Nabi, dia bimbang kerana dia kata Nabi SAW sabda menghalang dia untuk bercakap. Semua benda yang dengar daripada Nabi adalah Nabi kata man haddatsa anni bi haditsin, man siapa yang cerita dariku satu cerita, yura annahu kadziban, dilihat dia adalah pembohongan. Cerita daripadaku satu cerita yang dilihat dia adalah pembohongan. Fahuwa, maka dia ahadul kadzibin, salah seorang pembohong. Punya takut tersalah cakap, tersalah cerita, takut diklasifikasikan sebagai orang yang pembohong, dia tak berani cakap, dia simpan banyak benda. Kalau kita imagine dialog antara Anas dengan Rasulullah, setengah dialog dia tu Rasulullah perintahkan dia ambil itu. Ya. Adakah itu juga dihadiskan? Ya, dihadiskan. Dia hafal pasal macam contoh macam Amr bin As kan, atau para sahabat yang lain yang disuruh oleh Nabi SAW untuk carikan batu untuk dia beristinja. Ya. Dia cerita balik. Nabi minta aku carikan batu, aku ambil 2 biji batu, 1 biji najis kering. Nabi ambil 2 biji batu berkenaan, kemudian Nabi buang 1 najis kering. Nabi kata hadza riksun.
ini ada najis, Nabi buang. Maksud dia ceritakan balik apa yang Nabi SAW arah pada dia. Apa yang Nabi suruh dia buat, apa sekian. Pasal benda-benda berkenaan, ketika zaman tabi'in berikutnya, diorang suka nak mendengar apa Nabi sebut, apa Nabi kata. Jadi soal sembang-sembang ni memang Rasulullah tak buat lah ya. Sembang-sembang macam mana? Masih kita kan selalu bersembang kan. Sembang-sembang ada. Bersembang berbual dengan isteri dia je. Dihadirkan juga. Isteri, apa perbualan Nabi dengan isteri, dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah cerita balik apa Nabi cakap. Kan kisah yang kita ceritakan macam yang tengah malam. Kan kisah yang Aisyah ikut Rasulullah tengah malam dari Bukhari Muslim. Yang Nabi pergi doa untuk orang di Baqi'. Aisyah pakai tak proper. Kemudian malaikat Jibril tak masuk rumah. Kemudian pergi ke sana Nabi doakan, Aisyah ikut tengah malam, dia kelubung, lepas tu kemudian Nabi balik, dia ni sampai rumah, Nabi gerak laju, dia pun mengah. Bila Nabi masuk rumah, Nabi kata kenapa? Dia kata terkejut tidur. Kan? Tapi Nabi kata ada sama ada kau bagi tahu aku atau tak nak bagi tahu aku. Dia diam. Nabi kata engkau ke benda hitam dan gelap tadi? Dia kata engkau benda hitam dan gelap tadi, engkau ke benda hitam dan gelap tadi? Dia kata ya. Nabi kata kenapa? So apa dia kata aku tengok kau tak tidur tadi, dah aku bimbang kau pergi bini lain, rumah bini lain. Serius. Okey, perbualan ini dia rekodkan balik. Nabi tolak dada dia, dan tolak sini Nabi kata atatki syaitan, nuki datang pada kau syaitan kau. Nabi kata dia terangkan balik apa jadi. Kemudian lepas tu dia tanya Nabi, kalau aku pergi kubur apa patut aku cakap? Ini antara dalil bahawa wanita boleh pergi kubur. Walaupun tak digalakkan, tapi kalau golek-golek haramlah. Kalau setakat pergi kubur doakan untuk orang mati tak ada masalah. Pasal bila ditanya Nabi, apa patut aku cakap kalau aku pergi ke kubur, apa patut cakap? Nabi ajak dia doa apa yang kita patut ucapkan ketika masuk kubur. Assalamualaikum ya ahladil mu'minin antum sabiqun, kan lafaz hadis Nabi tu Aisyah rekodkan semua perbualan pasal Nabi SAW ni. Pasal bila Allah Ta'ala ada clarify, ada jelaskan, wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah dia berkata-kata dari keinginan dia sendiri, in huwa, tidaklah ia illa wahyu yuha, kecuali wahyu diwahyukan. Maka para sahabat Nabi SAW semua sekali rekodkan Nabi kencing kat mana, Nabi kencing duduk ke berdiri, minum macam mana, semua sekali direkodkan. Kalau kita buat macam tu lah pada siapa-siapa manusia, habislah gagal. Kita buat Perdana Menteri, tidur macam mana, mengiring ke tegak, habis. Kan? Tonggeng ke apa, serius. Itu Nabi ni, bila orang kata antara tanda Muhammadur Rasulullah, antara dia ni dicek daripada semua arah. Isteri dia cerita apa dia, macam mana tidur dia, macam mana sekian. Semua sekali. Ada tak yang miss tak terrekod? Memang mungkin ada miss yang dilupakan. Memang, dan ada mungkin para sahabat yang ada yang tak nak ceritakan. Macam kisah Anas adalah dia ikut Nabi 10 tahun. Dia lebih banyak daripada orang lain sepatutnya. Tapi masalahnya pasal apa? Dia bimbang takut tersalah, maka dia tak cerita. Macam Aisyah radhiyallahu anha ceritakan apa dekat rumah dia. Dan itu juga bergantung pula masalah siapa yang ditanya. Dalam kalangan para sahabat Nabi SAW, lepas wafatnya Rasulullah SAW, ada yang para sahabat menjadi rujukan untuk pengetahuan. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, Umar, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ali, Zaid bin Thabit. Mereka ni orang yang di-refer oleh orang ramai untuk ketahui apa Nabi buat. Atau tanya hukum. So, diorang ni yang banyak keluarkan fatwa. Dan daripada diorang ni jugalah banyak diketahui hadis Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya juga, tapi tak ada masalah fatwa. Diorang tanya dia berkaitan dengan apa Nabi buat. Itu beza dia. Pasal Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tidak di-refer dalam masalah fiqh. Di-refer berkenaan masalah hadis. Apa Nabi buat, apa sekian-sekian. Itu beza dia. So, dengan sebab itu memang kita kata ada miss. Maybe, memang kita tak nafikan, mesti ada miss. Tetapi jaminan Allah SWT bahawa Al-Quran Al-Karim ni terjaga. Bukan terjaga masalah lafaz sahaja. Terjaga juga masalah apa? Pengertian dan maksud dia. Dan itu janji Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kami yang turunkan Quran dan kamilah untuknya sebagai penjaga. Benda ni memberikan maksud pengertian Quran juga terjaga. So Allah Ta'ala tak turunkan Quran hanya Quran. Allah Ta'ala turunkan Quran berserta dengan pengertian. Maka Allah Ta'ala jamin pengertian tadi memang daripada dia. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Qiyamah, Allah Ta'ala intikan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah hai Muhammad engkau cepatkan lidah engkau untuk kau segera dapatkan Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sehingga ke atas kamilah yang menanggung jam'ahu, penghimpunan Quran itu dalam hati engkau, wa qur'anah, pembacaannya semula. Fa idza qara'nahu, bila kau bacakan ia, fattabi' qur'anah, ikutlah bacaannya. Thumma inna alaina bayanah, kemudian ke atas kamilah pula apa? Penjelasannya. Ini janji Allah Ta'ala. Recorded dalam Quran tu, orang yang anti hadis pelik. Dia baca ayat ni tapi dia tak faham.
So, ayat ni bukan menjamin masalah lafaz sahaja. Bukan pembacaan Quran, bahkan pengertian Quran itu sendiri terjaga. Pengertian Quran sendiri adalah terjaga. Tangan para Allah. Dengan sebab itu Allah Taala mengutuskan untuk menjaga hadis Nabi, menjaga Quran, hadis Nabi. Ulama-ulama yang bekerja untuk perkara tersebut. Untuk hadis Nabi SAW, orang yang mempunyai kecerdikan yang tinggi dalam masalah hafalan. Benda ni bukan benda pelik, memang betul wujud. Manusia-manusia yang boleh. Cuma banyak orang buat benda macam ni, ada kepandaian tapi tak guna untuk agama. Guna hafal kad teruk. Oh. Untuk berjudi kan. Kalau macam ni, keluar kad ni, apa kad yang akan keluar? Dia macam tu, dia buat possibility. Calculation masa kad tu sebenarnya ikut bilangan dia sikit je. Kan ada 4 jenis kan? 2 hitam, 2 merah, betul? Lepas tu setiap ya. Rasulullah berdakwah selama 23 tahun. Ya. Jadi kalau semua perbuatan dan perkataan Rasulullah dicatat, maknanya Tak betul tu sebab siapa yang bercerita? Siapa yang bercerita? Kena faham? Siapa yang bercerita? Siapa yang menjadi rujukan? Pasal orang tak rujuk semua orang. Tidak dirujuk di kalangan para sahabat semua. Ada yang dirujuk, ada yang tak dirujuk. yang langsung tak dirujuk. Ya. Pasal ada yang di kalangan para sahabat yang jumpa Nabi bukan sekali-sekala aja. Ada yang jumpa dengan tempoh banyak dan ada orang yang memang menjadi rujukan dan orang tersebut akan ditanya berkenaan dengan hal ehwal Nabi. So, orang macam tu yang kita kata penyebab bahawa tersebarnya daripada Nabi SAW punya perbuatan atau percakapan atau perakuan dan sebagainya. Dia bukan benda ni masalah catatan semua, tak. Pasal orang bergantung dengan hafalan. Penulisan atau penulisan hadis Nabi SAW, tempoh dia adalah kita panggil dalam jarak lebih kurang dalam Imam Malik ataupun sebelum Imam Malik sikit. Az-Zuhri, zaman tabi'in telah berlaku penyalinan. Cuma ilmu yang pelbagai lah. Ada sikit tentang tafsir, sikit tentang sirah, sikit tentang sekian. Jadi lepas tu, jadi zaman Imam Bukhari dan lain jadi benda tu lebih besar, lebih kuat. Itu beza dia. Tapi apa sampai pada kita dah memadai. Apa sampai pada kita memadai untuk penjelasan bagi agama. Tak ada yang tak cukup. Tak ada macam tertinggal ke, tak ada tertinggal. Pasal macam ni dijamin Quran itu punya lafaz, macam dijamin juga Quran punya pengertian. Itu jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada pada kita ni cukup. Ya, cukup dah. Tak ada perlu cari yang lain, cari dalam kod-kod lah tertinggal ke, tak ada. Tak perlu kan. Faham Okey. Baik, jadi dia kata di antaranya juga selain dari itu, hadis yang datang memberi penjelasan bahawa jumlah nama Allah tadi bukan terhitung pada 99 sahaja, adalah apa yang datang dalam hadis syafaat yang panjang. Okey. Apa datang dalam hadis syafaat yang kita sebut tadi? Hadis syafaat yang panjang yang Nabi SAW menyatakan berkenaan dengan, Nabi kata ana sayyidu walad ibn Adam la fakhra. Aku adalah penghulu anak Adam, bukan berbangga. Yang Nabi sebutlah apa akan jadi di akhirat nanti. Kemudian hujung tu, ketika mana lepas manusia tak tahu nak gimana, jumpa Adam tak boleh buat apa, jumpa sekian jumpa Ibrahim Nuh tak boleh buat apa. Akhirnya mereka jumpa Rasulullah SAW. Nabi kata ana laha, akulah untuknya. So bila orang ramai jumpa Nabi SAW, ini yang ada tu beriman dan orang munafik sekali. Adapun orang yang masuk neraka tanpa hisap, masuk neraka tanpa perhitungan, dah jalan awal-awal. Sebab ketika di mahsyar, antara permulaan seruan adalah man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Barang siapa menyembah apa-apa, ikutlah apa dia sembah. So siapa ikut sembah matahari, ikut matahari, masuk neraka. Yang ini ikut sekian. Tinggal yang beriman saja lepas tu. Pasal yang akan melintasi sirat nanti atau ditanya hari hisab adalah orang yang ada iman saja, atau orang yang mengaku beriman. Ustaz, tolong ulang sikit. Tadi Ustaz kata ada orang yang masuk neraka tanpa hisab. Ya, orang yang contoh macam yang menyebutkan Allah Ta'ala tak kena tanya dah. Di kat mahsyar tu, the first benda yang akan disebutkan lepas manusia berkumpul ramai-ramai tu kan, arahan yang pertama adalah man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Siapa-siapa sembah apa-apa, ikut apa sembahan dia. So everybody akan bergerak. Dia orang tak ada kata tak nak pergilah, tak ada siapa akan tak bergerak. Semua akan bergerak. Siapa sembah matahari, dia bukakan ruang ke neraka, masuk neraka. Siapa sembah bulan, jatuh dalam neraka. Siapa sembah sekian patung ke apa, semua akan jatuh neraka. Walaupun sebelum meniti sirat. Belum, memang takkan dia tak ada cara meniti sirat. Sirat ni untuk orang beriman saja. Pasal macam dalam masuk syurga, ada syurga tanpa hisap. Neraka tanpa hisap pun ada. One way ticket to the hell. Dia tak ada tanya-tanya, tak ada macam soal apa jadi. Tak, pasal tak ada nilai. Tak ada nilai, amal dibuat tak ada nilai. Orang menyekutukan Allah Ta'ala, orang ini tak ada nilai. Ada perbualan awal, dia orang cuba nak lari-lari, tapi
Semua. Sekutu dia kata, mana ada. Semua sekali akan jatuhkan. So jadi bila tinggal lepas daripada jalan semua sekali, kumpulan-kumpulan yang menyembah selain Allah Ta'ala ni, tinggal dekat situ Nabi kata, mukmin, umat ini dan juga orang munafik di tengah-tengahnya. Orang beriman dan munafik ada dalam tu. Beriman dan yang berdosa, yang tak berdosa dah berdepan. Ada yang berdosa tak ada lagi tu. Pasal yang ada hisap ada kat situ. Yang berdosa lah. Yang mana masuk syurga dengan hisap tanpa azab. Hisap tanpa azab. Yang masuk syurga lepas tu nanti dengan hisap, dengan azab, semua dalam kumpulan tu. Ada soal jawab. Ada pun kumpulan yang ada munafik. Ada pun kumpulan yang lain, dia kan lepas awal-awal dah. Okay, lepas tu ketika seruan tu dibuat, lepas dah semua berjalan, gerak kan. Lepas arahan tu datang, diorang tunggu lama. Tu akhirnya ada yang berkata, kita duduk lama tengah-tengah ni, baik kita jumpa Adam. Diorang bergerak jumpa Adam. Diorang minta tolong Adam. Sebab diorang berdiri, lepas tu orang beriman ni, lepas daripada orang yang kafir dan sebagainya, dah masuk neraka, tinggal mereka saja. Ketika itulah baru start. Dan bila mereka jumpa Adam tak boleh, jumpa Nuh tak boleh, sampai pada Rasulullah SAW kata ana laha, akulah untuknya. Dan kemudian Nabi sebut sabda Nabi dalam hadis berkenaan, macam hari hisab ni, dia judgement ni, macam kita tak kalau orang kafir dia tidak ada dia judgement lah. bukan masa dia terus masuk neraka. Dia apa? Dia akhirat dia tak ada dia judgement ni kan? Dia judgement tadi berlaku pada orang yang ada kebaikan, ada keburukan. Oh, beriman je lah. Yang beriman. Adapun mereka ni masuk neraka terus. Straight way to the hell. Tak ada ni dah. Pasal segala amal kebaikan tak ada timbangan. You want to nak weight timbangan kebaikan keburukan, orang tu kena ada amal kebaikan. Sedangkan orang yang macam disebut dalam Quran Karim kan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya. Kalau kita nak dakwah ada, kita cakap dia judgement tu kita nak terangkan dia. Kau masuk neraka terus. Furqan tu 3. Tak. Ada pada masyarakat pada dua orang ni. Tak, mahsyar tu ada, kumpul sekejap. Tapi masalahnya, the first seruan tu adalah, siapa sembah apa-apa, ikut apa dia sembah. Okey, ini saya tunjuk kejap. Dia akan masuk lepas Nabi sujud. Lepas Nabi minta syafaat. Okey. Lepas Nabi minta syafaat, nanti saya terangkan. Pasal doa yang kita sebut tadi tu. Doa yang Nabi sebut tu, yang Nabi sabda kan. Yang Nabi kata, aku akan puji Allah Ta'ala dengan pujian tu. Itu berlaku lepas daripada semua orang dah ni. Ketika tu Nabi akan sujud, ketika itulah Allah Ta'ala akan kata, ni saya terangkan. Okay, tak? Dalam tajuk ni, dalam surah Al-Furqan, ayat yang ke-23. Kat depan. Furqan 23. Tak, kalau kita kata semua pada orang kafir lah. Ha. Kita kata semua orang akan dihisap. Itu? Tak betul lah tu. Betul. Semua orang akan dihisap, betul. Cuma masalah sekarang ni, tengok. Dia kosong. Dia zero. Dia tak ada layak untuk duduk depan, dipersoalkan baik dan buruk. Tak ada, sebab dia tak ada kebaikan. There's no goodness on them. Faham tak? Perhitungan memang berlaku. Pasal mereka ni tak ada nilai. Worthless untuk ditimbang. Sekejap saya tunjukkan. Ayat 23, tengok depan tu. Sebab tu kenapa bila kita dengar sini, bila kita sebut semua orang akan dihisap, ya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bila Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata apa? Man husiba udhiba. Barang siapa dihisap, dia akan diazab. Lepas tu Aisyah kata, ya Rasulullah, bukankah nanti kita akan dihisap dan sebagainya? Orang beriman akan dihisap juga. Dia kata, ya. Tapi orang beriman dihisap dengan hisap yang ringan. Husiba hisaban yasira. Ada hisap yang berat, ada hisap yang ringan. Sebagai orang beriman, bagi kita ada hisap yang berat. Bahkan ada orang yang kita jadi akhir hadis najwa. Hadis yang Nabi kata Allah Ta'ala akan berbisik dengan hamba tertentu. Yang mana dia buat benda kesalahan. Tapi Allah Ta'ala tudungkan dia. Orang lain tak dengar apa perbualan dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, kau buat benda sekian, kau buat benda sekian, kau buat benda sekian. Dia kata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan akhirnya sampai peringkat, dia rasa dia akan binasa. Ketika itu Allah Ta'ala kata, akulah dahulu yang menutup benda ni daripada manusia di dunia. Akulah pada hari ini mengampun engkau daripada segala dosa ni. Diberikan kitab daripada kanan. Sepatutnya dia, itu masalah dia. Tu konteks yang kita faham. Dia bukan pasal benda ni, masalah satu guideline besar, bukan apply pada semua. Pasal golongan Mu'tazilah dia ada masalah. Dia baca tu, tapi cakap macam ni, kita cakap macam ni. Dia macam mempersoalkan Allah Ta'ala punya kata-kata, tak? Allah Ta'ala nyatakan apa?
Okey, tengok dia ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alainal malaikatu aw nara rabbana. Dan berkatalah orang yang tak mengharapkan pun atau tak takutkan pun bertemu dengan kami. Dia tak ada sebarang intention untuk bertemu Allah Taala. Ya, tapi dia kata apa? Laula unzila alainal malaikah, kalaulah turun pada kami malaikat. Mana malaikat turun, mesti kami beriman. Au nara rabbana, atau kami dapat lihat Tuhan kami. Laqad istakbaru fi anfusihim, sesungguhnya mereka ni telah menyombong pada diri mereka sendiri. Wa atau utuwan kabira, dan mereka derhaka yang paling besar. Sebab manusia ni dia faham diri dia ni makhluk terhitung, terlingkung dengan kadar Allah Taala. Banyak benda dia tak boleh buat. Dia tahu dia dikuasai alam ni dengan aturan. Macam baru ni kan apa? Ichio Kaku, salah seorang ahli fizik yang terhebat dunia zaman sekarang. Yang apa dia sebut dia apa, string theory. Yang dia kata dunia ni macam string theory kan. Macam dunia ni, alam ni bertindak, balas, terbentuk dan sebagainya. Dia baru ni keluar statement berkenaan dia percaya Tuhan ada. Di bertahun-tahun dia terkeluarkan statement Tuhan tak ada. Tapi baru ni dia kata kalaulah engkau tanya aku Tuhan yang dimaksudkan Tuhan yang dengar doa tu, aku tak terima, dia kata. Tapi kalau engkau kata Tuhan yang mengatur, menyusun, mentadbir, aku terima. Aku boleh terima, dia kata. Pasal tak boleh datang dengan random. Sejumlah air di bumi, jarak bumi dengan matahari, oksigen di bumi, kadar sekian, tak boleh random. Tak boleh benda tu secara rawak. Dia datang mesti dengan aturan dan ketelitian. So mesti ada yang mengatur. Macam ni lah, macam nampak tulisan atau nampak ni kipas ni. Kipas ni tak siapa buat. Lori plastik langgar lori besi, dia tu jadi kipas. Accident, boom, dia jadi kipas. Mana logik? Takkan logik, dia kata. Tapi masalahnya dia kena up sikit lepas tu. Mana daripada konteks dia melihat, dia tahu bahawa sebenarnya dia bukannya apa? Menjadikan diri sendiri, alam ni mesti diciptakan. Mesti. So jawapan dia kena tanya, siapa yang menciptakan? Dia tak boleh diamkan macam tu saja. Sebab dalam konteks penciptaan kan, Tuhan yang mengatur segala-galanya. Takkan dia boleh biarkan manusia ni tanpa peraturan. Dia mengatur segalanya dengan ketelitian. Alam ni semua sekali adalah benar. Tiba-tiba dia jadikan kita ni random. Lantak kamu dah nak buat apa? Mana boleh? Kan? Akhir kat sini tajuk dia. Dia kalau dia up sikit pengertian, dia akan percaya Tuhan. Jadi maksud dia orang yang tolak kata nak nampak Tuhan dulu baru nak percaya dan sebagainya. Tak boleh. Orang ni melampau, derhaka dahsyat. Yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimin. Dan pada hari mereka melihat para malaikat, tiada berita gembira pada hari berkenaan untuk orang-orang yang membuat kesalahan. Wa yaquluna hijran mahjura. Dan mereka akan berkata lindung. Macam minta perlindungan kan. Okey. Apa cop itulah. minta jauh. Tapi masalah tak boleh buat. Maka Allah tak nak kata lepas tu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami upfront kepada apa mereka kerjakan. Mana apa mereka buat kat dunia, kebaikan dan sebagainya, kami upfront siap-siap. Bayar siap-siap. Apa mereka buat sebarang amal, lalu kami jadikan ia amalan tadi haba'an manthura, debu yang berterbangan. Hari akhirat tak ada nilai. So nak wait, pasal orang yang berdepan dengan Allah Ta'ala nanti adalah orang yang akan ditimbang baik dan buruk dia. So orang tu tak ada kebaikan, nak timbang apa? Hatta yang orang yang buat jahat pada manusia yang lain, yang akan pada hari berkenaan, yang Nabi kata orang muflis, kan dipersoalkan berkenaan dengan dia ada kebaikan, datang kebaikan dengan solat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Tapi dia pernah pukul orang ni, caci orang ni, maki orang ni, makan harta orang ni. Maka dia ambil kebaikan dia, dia beri pada orang berkenaan. So orang yang kafir tadi tak ada kebaikan, nak timbang apa? Tu penjelasan hadis Nabi tu penting. Benda Nabi kata antara arahan pertama di hari akhirat nanti, bila manusia berada di mahsyar, arahan pertama mula sekali diarahkan adalah man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Whoever sembah apa-apa, ikut apa dia sembah. Selain Allah Ta'ala kena masuk. Dia akan masuk. Tinggal yang beriman saja. Dengan orang munafik. Mana mukmin dan munafik akan ada tu. Pasal munafik dia akan cuba ngelak. Dia kan ada, dia kata dia rasa dia buat benda betul. Dia jadi depan Allah Ta'ala, dia akan kata mana ada. Maka Allah Ta'ala pun kunci mulut dia, so tangan kaki dia cakap sebagainya. Bahkan ada mujrim, orang yang buat kesalahan, yang masuk neraka dengan sebabnya tu. Yang dia buat dosa banyak sangat. Tapi dia tahu, dia ingatkan dia boleh menjawab. Dia tahu dia salah. Tapi dia terus macam tu. Allah Ta'ala kunci mulut dia.
Dan dia akan bercakap lah tangan kaki dia bercakap cerita apa dia buat. Lepas tu dia maki tangan kaki dia. Dia kata celaka korang, dia kata. Untuk korang lah aku sebenarnya berhujah. Yang korang cerita buat apa? Munafik tak. Tak, ini orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa. Munafik tak ada. Dia bawah daripada orang kafir. Bawah dia orang kafir. Tapi ketika waktu timbangan tu Allah nak hinakan mereka. Nak hinakan mereka di depan orang, di depan khayat. Pasal perbincangan ataupun pengadilan tadi dilihat oleh semua orang. Semua orang akan lihat. Tak ada tersoroknya. Kecuali orang tertentu lah macam yang Nabi ceritakan. Orang yang akan disorokkan dia daripada orang ramai. Orang macam tu adalah. Jadi di pada masa itu yang diceritakan oleh Rasulullah Mi'raj itu, orang yang jalan berbalik, peluh sampai ke hidung, Ya. macam itu orang Muslim ataupun Semua sekali. Masa orang tak bayar zakat pun akan kena. Pijak-pijak dengan binatang yang dia tak bayar zakat, emas yang dia tak bayar zakat, dia akan kena. Orang tengah sibuk pengadilan, dia kena dulu. Pijak dan sebagainya, sampailah orang selesai, dia masuk, dia bawa dia ditimbang. Dalam konteks tersebut ada orang mukmin Muslim yang berdosa, yang mungkin kita kata tak bayar zakat. Janji Nabi kepada tersebut akan berlaku pada dia. Dia akan kenalah. jadi yang kafir macam mana? Yang kafir mungkin lagi teruk dari itu. Tapi yang penting sekarang nak fahamkan, itu masalah perjalanan ke mahsyar. Sampai di mahsyar nanti, semua orang akan tunggu. Dan kemudian first arahan, saya ulang lagi. First arahan adalah, barang saya sembah apa, masuk ikut apa dia sembah. Jadi yang dimisalkan oleh Rasulullah Semua, siapa itu ada atas dasar dosa masing-masing. bukannya saja orang Muslim lah. Bukan kafir saja. Muslim, kafir semua sekali. Semua sekali. Pasal zakat tak bayar dan sebagainya kan. Kewajipan zakat dan sebagainya. Itu akan kena lah pada orang tersebut. So dengan konteks tu kita kena fahamkan bahawa macam dalam yang kita sebut tadi, hadis sebut. Dia hujung tu dia kata sini, dia kata lepas Nabi SAW dah orang semua ikut jumpa Adam, tak boleh buat apa, sampai pada Nabi kata ana laha. Kemudian Nabi sebut summa yaftahullahu dia kata Nabi SAW kata aku pun pergi ke bawah arash, kemudian aku akan sujud di situ, kemudian summa yaftahullahu alayya, kemudian Allah Ta'ala akan bukakan ke atasku mim mahamidihi, daripada puji-pujian kepadanya, wa husni sana'i alaihi, dan yang sebaik-baik sanjungan ke atasnya. Dia kata syai'an, sesuatu lam yaftahu ala ahadin qabli, yang dia tak bukakan sanjungan yang macam tu, pujian yang macam tu kepada sesiapa sebelum ni. Mana tak ada siapa pernah puji Allah seperti pujian macam tu. Mana Nabi SAW akan puji Allah Ta'ala dan sanjung Allah Ta'ala. Maksud dia tak pernah dibuka pada siapa-siapa sebelumku. Maksud dia, dan Nabi pun sendiri pun dekat situ baru tahu nak puji Allah Ta'ala macam mana. Yang berakhir dengan bila Nabi puji Allah Ta'ala dengan pujian berkenaan, sanjung Allah Ta'ala dengan sanjungan berkenaan. Lalu Allah Ta'ala pun berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala engkau. Sal tu'tah, mintalah engkau akan diberikan. Ishfa' tu syafa', mintalah syafaat, engkau diberikan syafaat. So Nabi pun akan kata, ya Rabb ummati, wahai Tuhan, umatku. Lalu Allah Ta'ala kata, masukkan dalam syurga, ada khil jannah, min ummatika, daripada umat engkau, siapa-siapa yang tiada hisab dan azab ke atas mereka. Tak ada hisab, tak ada azab. Diorang ni akan mula masuk. Diorang akan masuklah. Kumpulan pertama ni lepas masuk syurga. Lepas tu baru kumpulan yang lain mula dihisab. Yang siapa lintas sirat, akan lintas sirat macam kilat, tapi tetap akan dihisab. Kumpulan yang awal tadi, tak ada hisab, tak ada azab. Wallahu a'lam kak. Tak ada siapa, tak ada akan sebut nama-nama, saya tak cakap apa. Yang dijanji oleh Nabi. Janjikan untuk masuk syurga tanpa hisab. Tanpa hisab. Masuk syurga saja satu benda. Syurga tanpa hisab. Ukasyah. Seorang tu. Yang dia minta, yang 70,000 tak masuk syurga tanpa hisab tu. Ya. Itulah yang Nabi sebut. Dinamakan 10 lah yang Nabi sebut. Tak, yang namakan seorang tu. Ukasyah saja. 10 sahabat bukan 10. Bukan. Itu janji masuk syurga. Masalah hisab ada tidak, tajuk lain. Jangan salah faham. Sebab kenapa yang melintas sirat dalam keadaan laju seperti kilat, masih lintas, masih kena hisab. Seperti angin, seperti kuda yang laju dan sebagainya, seperti burung terbang. Ia adalah orang yang masih kena hisab. Adapun yang kita bincang ni, orang masuk syurga tanpa hisab. Selepas mereka ni masuk, barulah orang ramai semua bergerak masuk ke hisab. Perhitungan akan berlaku. Lepas kumpulan pertama lepas. Yang disebut nama itu satu, lain-lain Allah Alam tak tahu. Kita jangan tanya macam siapakah orang berkenaan. Tak adalah hadis Nabi terangkan kecuali seorang saja. Tak ada seorang pun.
Bukan masalah tu kenapa daripada sini sekarang ni seorang tu kalau nakkan benda berkenaan kena layakkan dirilah. Antaranya Nabi kata bila para sahabat tanya, siapakah 70,000 berkenaan? Nabi kata humul ladina la yarqun wa la yastarqun. Mereka adalah orang yang tak menjampi, tak minta dijampi. Wala yatatayyarun wala yaktawun. Mereka tidak gunakan besi panas untuk sembuhkan badan. Wala yatatayyarun, mereka tak ada tatayur, tak ada bad omen. Nampak petanda-petanda buruk, kening bergerak, mata bergerak, tak ada. Tak ada rasa tak sedap, tak ada. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ke atas Tuhan mereka bertawakal. Sifat berkenaan kalau kita usahakan, layakkan diri kita. Cubalah sedaya upaya untuk elakkan diri kita menjampi. Kan? Gunakan benda-benda yang menyakitkan badan. Ya, akak tanya, orang yang macam tu takkan nak buat dosa pula. Orang tawakal pada Allah Ta'ala tak buat kerja macam tu, takkan dia buat. Bukan mana dulu-dulu pula. Yang tanya dulu-dulu. Kalau orang tu dah diampunkan dosa, kita minta ampun dosa dekat Tuhan. Tuhan ampunkan semua dosa. Ya. Kita lah macam dia mati. So dia jangan terpulang pada Allah Ta'ala. Kadar banyak mana kakak tahu. Itu sebab kenapa dengar sini. Itu sebab kenapa walaupun Nabi sebut kan, orang-orang Nabi janji masuk syurga tu, Nabi janji, tapi semua mereka nak mati rasa bimbang, rasa takut. Mana kita pula dapat jaminan memang green card takkan takut. Para sahabat Nabi takut. Nak mati takut. Ada orang yang Nabi janjikan dia macam-macam. Nak meninggal takut. Khabbab bin Arat nak mati takut. Amr bin As nak mati takut. Takut nak mati, ketakutan. Rasa bimbang, rasa takut. Sampai orang lain pujuk dia, janganlah bimbang sebagainya. Dia kata betul lah. Dia kata macam-macam tapi dia kata tapi aku rasa dia bimbang je tu. Mungkin ada dia terkena dengan orang. Kita ni terlampau confident. Dah dapat cuaca aswad tu, lepas tadi. Confirm lepas. Kan? Haji mabrur. Masalahnya dia lupa selagi mana tak mati, selagi tu ujian tak berhenti. Haji mabrur tu haji yang kita elokkan perangai kita padanya. Yang masalah sekarang ni kita selagi tak mati, ujian tak berhenti. Macam baru ni masuk Ramadan kan. Keluar Ramadan. Bukan maksud dia lepas tu syaitan tak kacau kita dah. Dia kacau tu, dapat malam qadar tu. Mana ada. Tu iktikaf banyak tu. Tu solat banyak. Tak ada. Selagi tak mati, ujian tak berhenti. Sebab tu kenapa bila Ibn Mas'ud kata apa? Barang siapa nak ambil tauladan, ambillah tauladan daripada orang yang telah mati. Kena orang yang hidup. Tak selamat kata fitnah. Jangan ambil orang hidup ni sangat. Orang hidup ni boleh macam-macam jadi. Hari ni mungkin kata sekian, besok kata sekian. Wallahualam. Ustaz pun sama terlibat. Serius, kan? Yang kata tak kalau ustaz tu sesat, boleh sesat. Boleh berlaku. Kadang-kadang macam masyarakat kita ni dia ada masalah sikit. Bila dia faham macam buat semua benda tu habis takkan kena dah. Tak. Selagi tak mati. Selagi ada akal kita, selagi tak mati kita sedar kita, maka selagi tu ujian tak pernah berhenti. Satu lagi Ustaz. Tadi Ustaz sebut tentang syafaat nanti kan. Ada member masuk dalam Facebook ni. Dia kata hadis Nabi. Semua Nabi bagi syafaat. Imam-imam, tok guru bagi syafaat. Hadis Nabi dia katakan. Tok guru tak ada. Mana tok guru zaman Nabi ada tok guru. Satu, kedua imam-imam. Mana ada imam-imam zaman Nabi? Zaman Nabi mana ada imam? Kecuali Nabi. Hadis palsu lah ni. Palsu. Bohong kan? Okey. Tak. Okey, dia kata maka menunjukkan hadis berkenaan bahawa di sana terdapat ya. Hadis yang kita sebut tadi menunjukkan bahawa di sana terdapat puji-pujian dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang Allah Ta'ala akan buka dengannya kepada Rasulnya SAW pada hari tersebut. Yang ia tidak syak, tiada keraguan bahawa bukanlah pujian yang ada yang ditemui dalam kitab dan sunnah. Sekadar kitab dan sunnah maksud Nabi pernah sebut. Yang Nabi kata, aku tak ada siapa pernah tahu pujian berkenaan kecuali pada hari sana nanti. Maksud di sana nanti baru Nabi SAW dibuka untuk dia pujian berkenaan. So meaning that ada nama Allah atau pujian kepada Allah Ta'ala yang tak dibuka sekarang. Meaning that dia lebih daripada 99. Itu maksud dia. Dan juga dia kata faqad thabata fil musnad. Dah sabit dalam musnad Ahmad Dan selainnya daripada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, ma asaba abdan. Ni hadis yang kita baca tadi. Ni akan nak tengok sangat ni. Tangkap gambar tak? Dia sampai sini, doa tu sampai sini. Mula hadis tu, mula doa tu daripada sini. Daripada sini sampai sini. Okey.
Bahawa Nabi SAW bersabda, ma asaba abdan, tidak menimpa seorang hamba itu, seseorang hamba, hammun, sebarang kerunsingan, wala hazanun, tidak juga sebarang kepayahan. Tidak kena pada dia kerunsingan atau kepayahan. Okay? Ataupun apa, atau kesedihan, dia kata. Faqala, lalu dia berkata, tidak menimpa seorang hamba kerunsingan, tidak juga kesedihan. Lalu dia berkata, Allahumma, ya Allah, inni abduka, sungguhnya aku ni hamba lelaki engkau. Abduka, hamba lelaki engkau. Wa bnu abdika, anak lelaki hamba lelaki engkau. Wa bnu amatika, dan anak lelaki hamba perempuan engkau. Perempuan kena tukarlah. Allahumma inni amatuka, bintu abdika, bintu amatik. Kat situ kena tukar. Kalau tak tukar masalah. Macam dia hamba kan. Laki-laki perempuan lah. Pasal abdun jadi amah. Ibnun jadi bintun. Okey. Dia kata, ya Allah, sungguhnya aku ini adalah hamba engkau. Anak laki hamba laki engkau. Anak laki hamba perempuan engkau. Nasiyati biadik. Ubun-ubunku di tanganmu. Maksud dia kata frontal lobe ni kan kita tempat perangai kita. Duduk sini, emotion and behavior. Ni. Kawasan ni kawalan Allah Ta'ala. Madin fiyya hukmuk. Berlalu padaku hukum kau. Mana apa kau hukumkan, berlalu. Adlun fiyya qada'uk. Dan adil padaku keputusan kau. Apa kau putuskan, ia sangat adil. Ini pengakuan kita terserah diri. Kata, as'aluka, aku minta kepada engkau. Bikulli ismin huwa laka, dengan semua nama yang ia milik engkau. Sammai tabihi nafsak, yang kau namakan dengannya diri engkau. Au anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan ia dalam kitab engkau. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan siapa daripada makhluk engkau. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak, atau kau simpankan ia, kau sorokkan ia, atau kau lebihkan dengannya pada ilmu ghaib engkau. Kau simpan ia pada ilmu ghaib engkau. Dengan semua benda tu, aku minta dengan semua benda tu, antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi, agar kau jadikanlah Quran sebagai kegembiraan hatiku. Rabi' ni sebenarnya musim bunga. Rabi' musim bunga. Tak, musim bunga hatiku, kegembiraan hatiku lah. Wa nur sadri, dan cahaya dadaku. Wa jilaa huzni, penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan juga penghilang, penghapus bagi kerunsinganku. Tidaklah seorang tu baca kalimah tersebut illa, melainkan adhaballahu huznahu, Allah akan hilangkan kesedihannya. Wa abdala makanahu faraha, dan Allah gantikan kedudukannya dengan apa? Kegembiraan. Doa tu sampai situ je, sampai hammi tu. Kalau ambil tu hafal lah, ingat. Dan hujung hadis tersebut Nabi sahabat kata, ya Rasulullah, adakah patut kami mempelajarinya? Nabi kata, ya. Siapa yang mendengar doa ni, hendaklah dia mempelajarinya. Kalau dia kata kesedihan, kerunsingan, maka bacalah doa ni. Bacalah doa ni. Ini antara doa yang Nabi SAW suruh kita belajar dan baca. Okay. Jadi kalau kita buat, dan Nabi janjikan akan hilanglah kesedihan kita, dan Allah gantikan tempat kesedihan tersebut dengan apa? Kegembiraan. So itu di antara benda-benda yang tiga dalil tersebut menyokong bahawa nama-nama Allah itu bukanlah 99 sahaja. Bahkan ia lebih dari itu. Cuma yang diketahui oleh kita, yang turunan kitabnya dan sebagainya adalah yang kita belajar. Lain dari itu mungkin banyak lagi. Bahkan dalam nas'aluka yang nasyid Asmaul Husna tu ada tinggal. Ada tinggal yang lain yang tak dibaca, yang tak disebut. Bahkan kita kata nama-nama Allah Ta'ala macam kita sebut, terangkan, merangkumi sifat-sifatnya sekali. Bukan hanya setakat namanya saja. Bahkan macam gelaran alimul ghaib, yang tahu benda ghaib, itu gelaran Allah Ta'ala. Gelaran Allah Ta'ala, bukan gelaran yang lain. Tak ada siapa boleh pakai alimul ghaib. Itu benda yang kalau orang terpakai, ini tahu benda ghaib, dia bersalah. Sebab itu gelaran Allah Ta'ala saja. Tak ada gelaran untuk siapa. Hatta makhluk-makhluk yang lain tak ada gelaran itu. Nabi tak pakai gelaran tu. Okey? Baik, berhenti sini. Sambung insya-Allah nanti. Wallahu a'lam. Penjelasan hadis itu kita baca kemudian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Wa min syarri anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.